Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video 5 terbaik phone butik yang ada active noise cancellation. Harga dia bawah RM300. Jom. Sekejap. Sebelum anda teruskan menonton, saya nak tanya. Anda berkeinginan untuk terokai bidang teknologi dengan lebih mendalam? So yang cincang sekarang sedang mencari ahli pasukan yang baru. Seronok tau kerja dekat sini. Kita ada studio yang besar, lengkap dengan peralatan video. Alarm berhias diri pun ada. Dapat kopi percuma. Take a Sherry. Macam-macam lagi lah. Berminat? Ketahui lebih lanjut melalui pautan di bawah. Teruskan menonton video daripada kami. Active noise cancellation, ANC ataupun penyaring hingar aktif adalah salah satu ciri yang kini semakin popular dalam kalangan kelengkapan audio masa ini. Ia membolehkan anda memisahkan bunyi bising dunia luar dan dengar anda punya muzik tanpa gangguan bunyi-bunyi tersebut. Sewaktu awal-awal diperkenalkan dulu, ANC dilihat sebagai ciri eksklusif untuk produk di dunia taraf tinggi yang harganya ribuan ringgit. Namun ia sudah pun menjadi sejarah silam. 5 produk phone butik dengan ANC yang bakal saya kongsikan dengan anda bukan semata-mata harganya bawah RM300 tau. Saya juga pertimbangkan dia punya jenama, kemudian spesifikasi lain seperti dia punya hayat bateri, kekal lisan, debu air dan beberapa ciri menarik yang lain. Kita mulakan daripada yang paling rendah harganya sebagai penanda aras. Ya, memang ada yang lebih murah. Tapi saya sendiri kurang yakin dengan jenamanya. Contohnya, Edavia pula adalah jenama yang saya percaya sebab saya sendiri ada sepasang speaker bookshelf yang okey bunyinya pada harga mampu milik. TWS pertama yang saya nak kongsikan kepada anda adalah daripada model Edavia TWS 330NB. Harganya adalah RM179. Saya kongsikan terlebih dahulu dia punya tahap ANC yang ditawarkan iaitu pada paras 38 desibel. Sekiranya dalam waktu tertentu anda perlu hentikan sementara dia punya fungsi ANC, anda boleh aktifkan mode telus ataupun transparency yang akan salurkan bunyi daripada luar masuk ke telinga anda tanpa anda perlu tanggalkan unit phone butik itu. Pemacu bunyi yang bergetar dalam setiap unit earbuds ini adalah yang bersaiz 8mm daripada jenis dynamic dan ia berhubung dengan telefon menggunakan Bluetooth 5.0. TWS 330NB ini hanya menyokong kodek SBC saja, iaitu jenis yang paling bawah sekali dalam hierarki kodek audio Bluetooth, tapi ia tidaklah bermakna bunyinya tak sedap. Menurut kajian, untuk pendengar yang biasa, kodek SBC sudah cukup kecualilah pendengar memiliki tahap pendengaran yang sangat baik ataupun tajam ataupun dia tu seorang audiophilia. Audio Bluetooth biasanya akan ada masalah dengan sela masa bila anda tonton contohnya kandungan video ataupun bermain permainan video. Gaming mode disediakan untuk mengurangkan latency sehingga ke 80 milisaat. Tapi ia akan korbankan sedikit kualiti bunyi. Daripada segi hayat bateri, Edavia TWS 330NB boleh beroperasi selama 4 jam lamanya dengan ANC terpasang. Bekasnya ada bateri yang boleh menyumbang kepada waktu guna 16 jam secara keseluruhannya. Kalau anda nak bawa dia pergi bersukan di luar sana, ia kalis debu dan air pada IP rating IP54. Baiklah, kita sudah wujudkan satu tanda aras untuk rujukan kita. Sekarang kita bergerak naik ke atas daripada situ. TWS kedua yang ingin saya kongsikan dengan anda adalah daripada jenama Realme. Model dia Buds Air 3. Harganya sama macam Edavia tadi iaitu RM179. Tapi yang sebenarnya Realme dia suka letakkan harga promosi untuk produk jualan mereka. Mereka jarang jual produk mereka pada harga RRP. Mungkin sebab nak nampak ada diskaun kot. Buds Air 3 ada paras ANC lebih baik iaitu pada 42 desibel. Dan untuk tingkatkan keyakinan anda, Realme katakan yang fungsi ANC mereka terima pengiktirafan TUV Rhineland. Transparency mode juga ada. Kalau anda nak dengar bunyi daripada luar tanpa anda perlu tanggalkan unit audio. Tapi ia akan korbankan sedikit hayat bateri. Makanya gunakannya secara berhemat. Bercerita tentang hayat bateri, tempoh penggunaannya juga lebih panjang iaitu 5.5 jam dengan ANC terpasang. Bekas penyimpanan earbuds Air boleh berikan waktu guna sehingga 22 jam lamanya
dengan ANC terpasang. Dalam keadaan kecemasan, 10 minit mengecasnya boleh berikan waktu guna sehingga 100 minit lamanya. Wow, ada pengecasan pantas. Pemacu audio bersaiz sama macam model Edifier tadi ada tersemat pada Realme Buds Air 3 iaitu yang sebesar 10mm. Unit audio ini berhubung dengan telefon menggunakan sambungan Bluetooth 5.2. Sebanyak dua jenis kodek disokong oleh Realme Buds Air 3 iaitu SBC dengan AAC. AAC adalah kodek proprietary Apple dan ia ada algoritma pemampat audio yang lebih baik daripada SBC. Secara ringkasnya, kualiti audio AAC lebih baiklah daripada SBC secara teorinya. Realme Buds Air 3 lebih kalis air daripada Edifier iaitu pada paras IPX5. Abjad X sebelum angka 5 bermakna pengeluarnya tidak menguji tahap kekalisan debu pada produk mereka dan ia tidaklah bermakna yang ia tidak kalis debu langsung. Kita sampai ke phone putik yang ketiga iaitu Huawei FreeBuds 4i yang harganya RM189. Daripada segi spesifikasi ANC, ia memang rendah sedikit berbanding Realme tadi iaitu pada 22 desibel saja. Tapi hayat bateri phone putik ini bila ANC terpasang adalah yang terpanjang dalam senarai ini iaitu 7.5 jam lamanya. Bekasnya terkandung bateri yang cukup untuk bekalkan waktu guna sehingga 22 jam. Wow, panjang tu. Pada segi penghasilan bunyi, phone putik ini dipacu oleh speaker bersaiz 10mm. Sama saiznya seperti dua phone putik yang saya kongsikan sebelum ini. Dan lain-lain fungsi kelihatan sama saja. Misalnya, anda boleh gunakan transparency mode untuk mendengar bunyi luaran. Kemudian anda boleh guna low latency mode untuk anda main game ataupun menonton video. Huawei FreeBuds 4i berhubung dengan telefon melalui sambungan Bluetooth 5.2 dan ia menyokong teknologi pop-up pair bila anda sambungkannya dengan peranti Huawei. Vivo TWS2 ANC adalah phone putik yang keempat ingin saya kongsikan dengan anda. Ia sudah pun melewati paras RM200. Tapi saya rasakan ia berbaloi berdasarkan dia punya ciri menarik yang bakal anda terima. Bermula dengan harga, Vivo TWS2 ANC dipasarkan pada tanda harga RM249. Keupayaannya menyaring hingga phone putik ini berada pada paras 40 desibel. Kedua tertinggi dalam senarai ini dan tahap saringannya boleh disesuaikan mengikut kesukaan anda daripada low kepada high. Ada juga mod automatik iaitu smart dengan dynamic sekiranya anda ingin serahkan kepada sistem untuk menentukan tahap ANC yang dirasakan sesuai. Pemacu bunyi TWS2 ANC adalah yang terbesar dalam senarai ini, berada pada paras 12.2mm. Anda boleh jangkakan dia punya penghasilan bunyi yang lebih baik terutamanya pada bahagian frekuensi rendah iaitu pada bahagian bass. Namun, berbekalkan speaker yang besar, ia mungkin menjadikan phone putik ini lebih dahagakan tenaga. Hayat baterinya cuma 4.1 jam dengan ANC terpasang. Ia lebih sikit daripada Edifier TWS330 tadi walaupun phone putik Vivo ini dia memiliki bateri 43 mAh, 34% lebih besar daripada pesaing Edifiernya itu. Vivo TWS2 ANC berhubung dengan telefon melalui sambungan Bluetooth 5.2 dan ia menyokong kodek SBC, AAC dan aptX Adaptive. aptX Adaptive adalah kodek proprietary daripada Qualcomm dan ia dilihat sebagai yang paling baik kerana ada algoritma pemampat yang cekap serta tidak menelan banyak bateri. Lain-lain spesifikasi yang perlu anda tahu adalah seperti dia ada kekalisan debu dengan IP54, kemudian game mode untuk latency serendah 88 milisaat, kemudian multi-point connection yang membolehkan anda berhubung dengan dua gadget serentak dan tukar sumber audio dengan pantas. Dan yang terakhir adalah dia juga sokong Google Fast Pair dan Google Assistant. Tibalah kita ke phone putik kelima dan yang terakhir dan yang paling mahal dalam senarai ini. Redmi Buds 4 Pro boleh anda dapatkan pada harga RM289. Pada paras harga sebegitu, anda dapat phone putik yang dipacu speaker 10mm Dui Dynamic. Lebih menarik, ini satu-satunya phone putik yang menyokong kodek LDAC dalam senarai ini, iaitu kodek audio yang beresolusi tinggi dan mungkin satu-satunya yang menyokongnya untuk phone putik bawah RM300. Ciri ANC Redmi Buds 4 Pro berada pada paras 43 desibel, tertinggi dalam senarai ini. Kalau ANC terlalu kuat, ia boleh disesuaikan dalam 3 tahap tertentu mengikut keselesaan si pemakai. Hayat bateri dengan ANC terpasang tidak pula dikongsikan oleh pengeluarnya. Tapi kita ada angka untuk waktu guna apabila ANC dimatikan iaitu 9 jam lamanya. Makanya anda boleh jangkakan yang hayat bateri sekitar 4 sehingga 5 jam bila ANC terpasang bergantung kepada tahap ANC yang anda tetapkan.
Bekas penyimpanan fon putih ini punyai cukup tenaga untuk bekalkan waktu guna sehingga 36 jam lamanya. Dengan ANC dimatikanlah. Menurut Redmi, fon putih ini ada teknologi pengecasan pantas. 5 minit mengecas, anda boleh gunakan selama 2 jam. Salah satu ciri menarik pada Redmi 4 Pro ni adalah mode Dual Transparency. Ia bukan sahaja membenarkan bunyi luar masuk ke dalam untuk anda dengari, ia juga cukup pintar untuk kuatkan bunyi percakapan untuk memudahkan anda mendengar perbualan dengan orang yang berada di hadapan anda. Kemudian, ia juga boleh berhubung dengan 2 gadget Bluetooth serentak macam ciri multi-point tadilah, dan sumber audio boleh ditukar dengan pantas tanpa perlu anda pergi ke mode pairing lagi. Itulah dia senarai 5 fon putih ber-ANC yang harganya bawah RM300 daripada saya. Apa pendapat anda dengan entry-entry ini? Adakah anda ada alternatif lain yang lebih baik untuk dicadangkan? Turunkan dalam ruangan komen di bawah. Macam biasa, kalau anda rasakan video ini bermanfaat, kongsilah dengan kawan-kawan anda. Selain pada YouTube, Soya Cincau BM juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di laman web kami bm.soyacincau.com. Baiklah, sehingga saya bertemu lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.